Suami, seorang lelaki yang wanita harap untuk melindungi diri dan maruah mereka. Cintanya seorang wanita kepada suaminya tidak ada penghujungnya. Namun bagi wanita ini, dia menjadi korban penculikan kerana suaminya. Bagaimana kisah ini bermula? Jom kita ikuti. Pada petang 13 September 2022, seorang wanita yang juga ejen produk kosmetik dipercayai diculik sekumpulan lelaki di rumahnya di Kampung Semakjal, Wakaf Baru, Kelantan. Mangsa Ros Nazirah Muhammad Naim, 36 tahun atau mesra dipanggil Aziz, dilarikan 3 lelaki tidak dikenali pada 4.10 petang dengan menaiki Toyota Vios. Ayah mangsa iaitu Muhammad Naim Awang, 71 tahun, membuat laporan polis mengatakan anak perempuannya iaitu Ros Nazirah diculik oleh 2 lelaki yang mencari mangsa di dalam rumah. Manakala seorang lagi lelaki berada di dalam kereta. Ketika dia cuba menghalang, dia diacukan dengan senjata tajam oleh tertuduh namun diabaikan. Kemudian suspek yang bertopi merah mengacukan pistol kepada Naim. Dia menjauhkan diri kerana berasa takut dan mengambil batu lalu membaling kepada kereta Toyota Vios itu. Mangsa kemudian berjaya dibawa lari oleh tertuduh dan 2 suspek lain. Tidak lama selepas itu, tular satu video dipercayai kejadian penculikan membabitkan mangsa. Melalui paparan itu, 3 lelaki itu datang ke rumah mangsa sebelum seorang daripada mereka mengetuk pintu dan memberi salam lalu dibuka oleh mangsa lalu ditarik memasuki sebuah kenderaan. Keluarga Aziz tidak menolak kemungkinan wanita itu dibawa ke Thailand. Seorang ahli keluarga mangsa yang enggan dikenali berkata, dakwaan tersebut berasal selepas kereta yang digunakan oleh kumpulan lelaki berkenaan ditemui berhampiran kawasan sebuah pangkalan haram di Sungai Golok dekat Pengkalan Kubur. Namun tiada sebarang maklumat terbaru yang diterima oleh ahli keluarga mangsa. Pada 15 September 2022, polis mengesahkan perselisihan faham antara suami kepada mangsa. Dikenali Wan Muhammad Wan Noor dengan ahli sindiket dadah dipercayai menjadi punca wanita itu diculik di rumahnya. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, siasatan mendapati suami kepada mangsa itu disyaki berselisihan faham dengan ahli sebuah sindiket pengedaran dadah yang disertai lelaki itu. Keadaan tersebut dipercayai menjadi punca utama kepada penculikan mangsa yang kini dipercaya berada dalam keadaan selamat di Thailand. Polis telah menjalankan operasi dalam kes itu sebelum menahan 3 suspek termasuk suami mangsa dan seorang wanita semasa mereka hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat pada 14 September 2022. Siasatan awal mendapati suami mangsa yang berusia 36 tahun bekerja sebagai nelayan manakala 2 lagi suspek terlibat dengan kegiatan penyeludupan. Selain itu, 2 suspek yang ditahan itu juga dipercayai terbabit dalam insiden melarikan mangsa. Menurut Muhammad Zaki, pemeriksaan turut mendapati suami mangsa mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah, manakala seorang lagi suspek 7 rekod kes sama. Lebih mengejutkan, mangsa dipercayai mengetahui penglibatan suaminya dalam sedikit pengedaran dadah. Semua suspek ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan lanjut berhubung kejadian tersebut. Dalam perkembangan sama, polis menjumpai kereta jenis Toyota Vios yang dipercayai digunakan suspek. Unit forensik PDRM membuat siasatan terhadap kereta itu dan berjaya menimbulkan 2 cap jari sempurna dan 1 cap jari yang ditemui di cermin bahagian depan kereta adalah milik salah seorang suspek dikenali Muhammad Hafizi Muhammad Arifin. Polis Thailand mengedarkan gambar mangsa ke-19 balai polis di wilayah Naratiwat bagi membantu mengesan wanita itu. Ketua Polis Wilayah Naratiwat Jeneral Wan Seman Wan Saleh berkata, gambar seorang suspek lelaki turut diedarkan dan usaha berkenaan dijalankan bagi membantu Polis Kelantan yang mengesyaki mangsa diculik dan dilarikan ke Thailand. Operasi mengesan mangsa itu digerakkan sejurus pihaknya menerima gambar mangsa. Wan Seman berkata, operasi mengesan mangsa dilakukan dengan pantas atas hubungan baik dengan Polis Kelantan dan kerjasama rentas sempadan selama ini. Beberapa siri serbuan juga telah dijalankan di hotel, stor simpanan barang dan rumah kediaman namun masih gagal menemukan mangsa. Polis Thailand juga telah memaklumkan mengenai kes tersebut di Balai Polis bersempadan dengan Thailand, iaitu di Balai Polis Sungai Golok, Waing, Takbai dan Buketa supaya melipat gandakan usaha. Operasi ini juga membabitkan unit risikan Thailand yang kini masih menjalankan usaha mengesan.
Pada 29 September 2022, berita baik buat ahli keluarga mangsa apabila mangsa berjaya diselamatkan polis Diraja Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Sani Abdullah Sani berkata, wanita terbabit diselamatkan di Thailand dan sudah dibawa pulang ke Malaysia melalui siasatan dan kerjasama erat antara PDRM bersama Polis Thailand dan perkongsian maklumat serta perisikan berjaya menjejaki lokasi keberadaan mangsa di Thailand. Selain itu, seramai 7 lelaki warga tempatan ditahan di sekitar Kelantan, Selangor dan Kuala Lumpur bagi membantu siasatan. Pada 3 Oktober 2022, Aziz sudah pulang ke Kelantan. Difahamkan wanita itu tiba di Kelantan awal pagi dan keselamatan dipantau pihak berkuasa sebelum diiringi Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun ke rumah mertuanya di Kampung Kelocor pada pukul 2.50 petang. Sebaik keluar dari kereta, wanita itu yang menggunakan belas berwarna biru gelap terus menerpa kedua ibu bapanya yang menunggu di pekarangan rumah dalam keadaan menangis. Sesekali wanita itu yang menggunakan pelitup muka dilihat termenung dan menangis sebelum ditenangkan ahli keluarga seolah terkenang pengalaman ketika dalam tahanan. Mangsa mungkin mengalami tekanan emosi dan pihak berkenaan sudah menjalankan sesi kaunseling bagi mengurangkan trauma yang dialami mangsa. Dengan kepulangan Aziz ke keluarganya, polis mengumumkan kes pencolekan ini sudah selesai, tapi masih banyak lagi yang perlu disiasat. Pada 29 Disember 2022, seorang peniaga didakwa di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan pencolekan ini. Bagaimanapun tertuduh Cik Nur Hafizi Cik Nur 31 tahun mengaku tidak bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Badrul Muni Muhammad Hamdi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa bersama-sama 2 orang lagi yang masih bebas telah mencolek Rosnazirah Muhammad Nain. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 363 Kanun Kesiasaan Akta 574 dibaca bersama Seksyen 34 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau boleh dikenakan denda. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falena Ita Abu Bakar Adli dan tertuduh diwakili Peguam Muhammad Firdaus Zainal Abidin dan Majdah Muhammad. Terdahulu Jafarul Falena tidak menawarkan sebarang jaminan kerana tertuduh membawa lari mangsa ke Thailand. Muhammad Firdaus Zainal Abidin memohon mahkamah supaya membenarkan tertuduh dijamin, memandangkan kes itu peramatang kerana ia belum dibicarakan. Hakim tidak membenarkan tertuduh dijamin kerana kes itu berisiko berikutan membabitkan nyawa orang lain dan ia dilakukan secara kumpulan serta kemungkinan dirancang dan tertuduh ditangkap di Thailand. Jika diberikan jaminan, kemungkinan tertuduh melarikan diri itu tinggi. Pada 12 April 2023, tertuduh Muhammad Hafizi yang juga pemilik kereta Vios ditangkap di Terengganu dan diserahkan kepada IPD Tumpat untuk tindakan. Dia direman 7 hari bagi membantu siasatan. Pada 18 April 2023, di Mahkamah Seksyen, Hakim Abdul Munir Muhammad Hamdi menjatuhkan hukuman penjara 56 bulan selepas tertuduh. Muhammad Hafizi Muhammad Arifin 27 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh bersama Cik Nur Hafizi Cik Nur 31 tahun yang sudah dituduh dan seorang lagi yang masih bebas mencolek mangsa. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falena Abu Bakar dan tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Hajarul Falena memohon mahkamah mengenakan hukuman setimpal yang boleh memberi pengajaran kepada tertuduh. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 56 bulan dan pada tarikh tertuduh ditangkap iaitu pada 12 April 2023. Begitulah kes ini, pastinya wanita ini akan terus berada dalam keadaan trauma sepanjang hidupnya. Sayangilah suami anda berpada-pada. Biar lambat kahwin tidak mengapa, tetapi jangan sampai tersalah memilih suami kelak binasa diri.
Sekian, terima kasih.